Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mirza bin Azman daripada Kepulauan 16 ingin membentangkan tajuk Takaful versus Insurans, Perbezaan dan Hukum. Pengenalan. Takaful dan insurans memainkan peranan penting dalam memberikan perlindungan kewangan sekiranya perkara yang tidak diduga berlaku kepada kita, seperti menghidap penyakit kritikal atau terlibat dalam kemalangan. Definisi. Insurans bermaksud sejenis alat kewangan yang kita boleh membeli untuk melindungi diri sendiri daripada sebarang kemalangan. Ia melibatkan persetujuan di antara orang yang dijamin dan syarikat insurans yang akan menanggung risiko. Objektif insurans sememangnya adalah objektif yang diiktiraf oleh Islam kerana kelebihan dan manfaat yang diperolehi. Insurans terdiri daripada dua jenis, iaitu insurans nyawa dan am. Contohnya, insurans prudensial. Manakala maksud takaful ialah merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan muamalat Islam yang berlandaskan hukum syariah. Takaful juga berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Contoh, takaful ikhlas. Dari segi dalil yang pertama, dalil kerjasama. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mereka saling membantu antara satu sama lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Dalil yang kedua, dalil tanggungjawab. Ia ibaratkan hubungan dan perasaan orang-orang beriman sesama mereka adalah seperti jasad. Apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lain juga akan merasainya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalil yang ketiga, iaitu dalil saling melindungi. Demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa yang akan masuk syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selain itu, berasaskan kepada dalil di atas, para ilmuwan Islam memutuskan bahawa usaha bersepadu perlu wujud untuk melaksanakan konsep takaful sebagai kaedah terbaik untuk memenuhi tuntutan ini. Sebelum saya teruskan dengan isu-isu, nama saya Nurul Nasyitah binti Abdul Nasir, S58366. Dan saya teruskan dengan isu yang pertama. Terdapat sesetengah pendapat bahawa insurans adalah haram hukumnya. Isu yang kedua, terdapat percanggahan pendapat tentang sistem yang digunakan dalam insurans. Seterusnya, perbezaan insurans bisnes takaful. Konsep insurans yang pertama ialah menggunakan konsep jual beli, manakala takaful menggunakan konsep akad tabaruk, mudarabah dan wakalah. Seterusnya, insurans ialah haram walaupun bertujuan seakan-akan takaful menyediakan perlindungan, manakala mengisahkan masjid fatwa kebangsaan juga majlis fatwa lain. Seterusnya, insurans berpotensi untuk mengandungi unsur riba, gharar dan maisir, manakala takaful bebas dari riba, gharar dan maisir. Undang-undang insurans yang pertama ialah tertakluk di bawah Undang-Undang Kerajaan sahaja, Akta Insurans 1963, 1996
dan tiada majlis pengawasan syariah. Manakala takaful tertakluk di bawah Undang-Undang Syariah dan Kerajaan, Akta Takaful 1984 dan adanya majlis pengawasan syariah. Seterusnya, keuntungan. Insurans diagihkan mengikut keputusan syarikat, berasaskan perniagaan yang berisiko dan mewajibkan syarikat insurans membayar jumlah tertentu apabila berlaku musibah atau kemalangan. Manakala takaful akan dikongsi bersama di antara pengendali takaful dan peserta berdasarkan kepada mudarabah atau yuran prestasi pelaburan. Seterusnya, tanggungjawab pemegang polisi insurans. Peserta insurans konvensional akan membiayai atau membayar premium kepada penanggung insurans. Premium ialah wang yang dibayar pemegang insurans dapat dilabur dari apa jua segi pelaburan. Dan pelaburan ini tidak seharusnya mematuhi syariah. Seterusnya, takaful. Peserta takaful akan menyumbang caruman ke dalam skim untuk saling menjamin antara semua peserta. Caruman merupakan bayaran dari semasa ke semasa kepada organisasi atau kumpulan wang yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya. Okey, saya adalah presentator seterusnya yang akan membentangkan tentang hujah dan penerangan bagi isu ini. Berdasarkan perbezaan yang disenaraikan, hujah yang paling jelas mengapa insurans dikatakan haram berbanding takaful adalah pada konsep insurans itu sendiri yang menggunakan konsep jual beli. Konsep jual beli yang sah memerlukan penjual, pembeli, barangan dan akad. Akan tetapi sistem jual beli insurans tidak mempunyai barangan yang menjadi medium untuk menjadikan aktiviti jual beli itu sah. Itu menunjukkan segala aktiviti jual beli adalah tidak sah dan jatuh hukum haram. Hujah yang kedua adalah berkaitan dengan pelaburan yang dibuat oleh syarikat pelabur. Adalah syarikat pelabur yang akan membuat pelaburan yang mematuhi syariah dan pelaburan ini akan dikawal selia oleh Majlis Pengawasan Syariah. Manakala insurans adalah syarikat pelabur yang membuat pelaburan konvensional, iaitu pelaburan yang tidak mewajibkan untuk melabur dalam platform patuh syariah dan tiada majlis pengawasan syariah yang memantau. Keadaan ini boleh membawa kepada kes riba, gharar iaitu keraguan dan maisir. Unsur riba dalam insurans ini telah dibuat kajian oleh Ashraf Wajdi Dusuki dan Muhammad Mahbubi Ali yang bertajuk Riba dalam Insurans Konvensional, sejauh mana konsep takaful berperanan menanganinya. Dalam kajian ini terdapat ulama yang membenarkan insurans konvensional dan ada yang tidak membenarkan. Tetapi majoriti ulama mengatakan bahawa insurans konvensional tidak menepati prinsip syariah. Mengapa insurans diharamkan? Pertama, mempunyai unsur gharar, sesuatu yang tidak diketahui hasil akhir. Faktor ini berkaitan dengan dalil Rasulullah melarang jual beli gharar. Elemen gharar dalam insurans terletak pada polisi perlindungan. Ini kerana pelanggan membeli adalah semata-mata sebuah polisi yang bertujuan mendapatkan ketenteraman pemikiran terhadap satu musibah yang belum pasti berlaku sedangkan harga telah pun dibayar bagi maksud pembelian polisi tersebut. Kewujudan gharar dalam akad muawadah ataupun yang dikenali sebagai jual beli tidak boleh sama sekali dikompromi yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Faktor yang kedua adalah mempunyai unsur maisir ataupun perjudian. Berikutan ini terdapat dalil yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Dalam hasil ini ada pihak yang 100% untung, tetapi di sisi lain ada pihak yang mengalami 100% kerugian. Dalam insurans konvensional, maisir terjadi bila musibah berlaku, syarikat insurans akan menanggung sepenuhnya kerugian itu untuk membayarkan polisi kepada pencarum. Sebaliknya, jika tiada kemalangan atau kerugian yang berlaku, pencarum pula yang akan menanggung kerugian sejumlah premium telah pun dibayar bagi tujuan pembelian polisi tersebut. Yang ketiga, faktor mempunyai elemen riba, iaitu riba yang pertama riba al-fadl dan yang kedua riba al-nasi'ah. Riba al-fadl wujud apabila berlakunya pertukaran wang dengan wang yang lazimnya tidak dalam kadar yang sama. Ini kerana pemegang polisi insurans membayar wang kepada syarikat dalam bentuk premium untuk mendapat manfaat atau pampasan. Juga dalam bentuk wang sekiranya berlaku musibah seperti kemalangan. Contohnya, bagi insurans hayat, nilai wang pampasan jika berlakunya musibah biasanya jauh lebih besar daripada premium yang dibayar oleh pembeli insurans khususnya pada peringkat awal tempoh polisi. Begitu juga rata-rata premium insurans kenderaan hanyalah sebahagian kecil daripada nilai kereta yang dilindungi. Contohlah, bagi sebuah kereta yang baru, nilai dilindungi berjumlah RM30,000. Tetapi yang perlu dibayar hanyalah sekitar RM1,000. Untuk riba yang kedua, riba al-nasi'ah riba al-nasi'ah berlaku apabila tempoh masa pertukaran antara wang yang dibayar sebagai premium sama ada secara berkala ataupun sekaligus semasa kontrak ditandatangani dengan penyerahan wang pampasan. Bila tak berlaku musibah, tidak berlaku secara on the spot ataupun secara langsung. Sebarang penangguhan pertukaran wang dengan wang termasuk dalam kategori riba an-nasi'ah adalah diharamkan. Cara takaful mengatasi masalah ini yang pertama menggunakan prinsip ta'awun, tadamun dan tabarru'. Di mana ta'awun membawa maksud tolong menolong, tadamun adalah tanggungjawab dan tabarru' adalah sumbangan derma dan hadiah. Tabarru' adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh seseorang semasa hayatnya kepada orang lain, iaitu merujuk kepada poin nombor 2, prinsip muawadat ditukar kepada tabarru'. Saya terangkan kembali, tabarru' adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh seseorang semasa hayatnya kepada orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan yang membawa kepada pemindahan pemilikan sesuatu subjek daripada penderma kepada penerima. Akad yang melandasi takaful adalah tabarru' tadi akan menjamin isu riba tidak terjadi kerana riba hanya berlaku pada akad muawadat iaitu jual beli. Al-Ma'idani mengatakan riba dalam definisi syarak adalah kelebihan yang tiada padanya, timbal balik atau pulangan yang selari dengan pelaku akad dimaafkan dalam akad baru apa yang tidak dimaafkan dalam akad muawadah. Kerana tujuan akad tabarru' ni bukan untuk memaksimalkan keuntungan dan tujuan komersial. Bentuk tabarru' yang boleh menjustifikasikan hubungan atau kontrak sesama peserta dalam skim takaful ini ialah tanahud ataupun yang dikenali sebagai al-nid. Al-nid atau al-tanahud ialah satu prinsip muamalah Islam yang membawa maksud pertolongan, al-aun atau pemberian atau sumbangan sejumlah dana berasaskan komposisi atau nisbah bilangan peserta yang terlibat dalam perkongsian dana tersebut. Penyelesaiannya, insurans banyak terdedah kepada unsur-unsur yang tidak dibenarkan syarak. Oleh itu, sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita mestilah membuat satu keputusan yang tidak merisikokan kita dan agama kita kepada perkara yang memudaratkan. Kesimpulannya,
Takaful dan insurans telah terbukti sebagai sesuatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia dan mampu meminimumkan beban yang ditanggung oleh sesebuah organisasi maupun individu akibat musibah yang tidak diduga, dapat memberi impak yang besar dan berfaedah. Kedua-dua takaful dan insurans mampu bertindak sebagai satu jaringan keselamatan kewangan sekiranya berlaku perkara yang ingin dihindari, serta memastikan pampasan dan perlindungan dapat diterima dengan sewajarnya. Akhir sekali, sistem ini bukan sahaja bermanfaat kepada umat Islam tetapi juga turut memberi kebaikan kepada semua tanpa mengira pegangan agama. Sekian, terima kasih. Itu saja dari kami.